Pernahkah anda terfikir untuk menyampaikan mesej kepada seseorang yang tinggal di zaman kereta terbang dan robot nanti? Salah satu caranya adalah menerusi kapsul masa. Kapsul masa bermaksud mesej, maklumat atau barangan bersejarah yang disimpan atau ditanam untuk jangka masa lama dan dibongkarkan pada masa depan. Kaedah komunikasi ini turut dapat membantu sejarawan dan ahli arkeologi akan datang untuk meneroka semula peristiwa masa silam. Berikut merupakan 5 kapsul yang pernah ditanam di Malaysia. Sunway Putra Mall. Pada tahun 1980-an, tapak Sunway Putra Mall adalah kepunyaan pusat membeli belah The Mall. The Mall ini merupakan antara pusat beli belah terawal di Kuala Lumpur dan lebih dikenali dengan panggilan Johan. Namun ia tidak bertahan lama seperti yang diharapkan. Akhirnya The Mall berpindah milik kepada kumpulan syarikat Sunway Berhad pada tahun 2013 setelah 26 tahun beroperasi dan menjadi Sunway Putra Mall. The Mall ialah syurga membeli belah kepada warga Kuala Lumpur. Sebut sahaja The Mall, pastinya umum mengetahui betapa hebatnya gedung itu pada suatu ketika dahulu. Namun kini ia hanyalah tinggal nama. Namun sejarahnya cukup menyinar. Pada 12 Jun 1987, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri ketika itu, telah menanam sebuah kapsul masa yang dijadualkan untuk dibuka pada tahun 2087, iaitu 100 tahun akan datang di The Mall. Sewaktu merasmikan bangunan pusat membeli belah tersebut, kapsul masa itu dikatakan selamat tersimpan di pejabat pengurusan besar bangunan tersebut. Ia merupakan sebahagian daripada sejarah The Mall dan bergelar barangan bersejarah. Rupa dan lokasi kapsul tersebut dirahsiakan dan tidak didedahkan kepada orang awam. Namun begitu, pihak pengurusan memberi jaminan bahawa mesej Tun M akan tetap disampaikan kepada generasi akan datang menjelang tahun 2087. Apa agaknya isi kandungan mesej kapsul tersebut? Hentian rehat dan rawat rawang. 31 Mei 2018, hari yang ternyata dinanti-nantikan rakyat Malaysia untuk mengetahui sama ada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad akan membuka kapsul masa yang ditanamnya di Rawang Selangor 24 tahun lalu. Pastinya ramai yang tertanya-tanya apa isi kandungan dokumen yang ditulis oleh Dr. Mahathir yang dimasukkan ke dalam kapsul itu dan ditanam di kawasan rehat dan rawat RNR Rawang, menghala utara di Lebuh Raya Utara Selatan pada 8 September 1994 ketika beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia keempat. Catatan pada tugu yang dibina oleh PLAS Malaysia Berhad di RNR itu menyebut di bawah ini terletaknya sebuah kapsul yang mengandungi dokumen-dokumen yang telah ditanam oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri Malaysia, bersempena dengan perasmian penyempurnaan Lebuh Raya Utara Selatan pada 8 September 1994 dan akan dikeluarkan setelah tamat tempoh konsensi Lebuh Raya Utara Selatan pada 31 Mei 2018. Untuk pengetahuan anda, tempoh konsesi awal bermula pada 1988 dan berakhir pada tahun 2018. Namun ia dilanjutkan sehingga 2030 melalui perjanjian konsensi tambahan pada 1999 bagi tujuan pampasan ke atas keputusan kerajaan untuk tidak menaikkan kadar tol seperti yang diperuntukkan di dalam perjanjian. Tempoh ini kemudian dipanjangkan lagi pada 2038 melalui perjanjian konsensi tambahan ketiga yang ditandatangani pada 2005. Kerana sejak 2005 sehingga 2014 tidak ada kenaikan tol, sehingga kini ia masih belum dibuka. Mercu Tanda Putrajaya. Destinasi ini terletak di tengah-tengah bulatan utama yang besar di Putrajaya dan bersebelahan dengan penginapan Pearl Grand Hotel atau dahulunya merupakan Hotel Shangri-La Putrajaya. Taman ini tidaklah terlalu besar tetapi cukup unik kerana lokasinya yang terletak di kawasan berbukit yang mana boleh melihat pemandangan indah dan beberapa mercu utama di Putrajaya. Di sekitar Taman Putra Perdana ini juga terletak sebuah mercu tanda permulaan Putrajaya yang sangat ikonik dan dikenali sebagai Plaza Mercu Tanda yang dirasmikan oleh Tun Dr. Mahathir pada tahun 1995. Di sini juga terdapat teropong umum yang boleh anda guna untuk melihat pemandangan sekitar Bandar Putrajaya.
Satu tempat yang menarik di Putrajaya untuk anda beriadah, jogging atau bersiar-siar waktu pagi atau petang bersama keluarga. Mercu tanda Putrajaya di Taman Putra Perdana merupakan monumen yang dibina khas untuk wilayah Persekutuan Putrajaya. Di bawah tugu ini, pada 29 Ogos 1995, telah ditanam oleh Tun Dr. Mahathir kapsul masa yang akan dikeluarkan pada tahun 2020. Bagi pengetahuan anda, pada 29 Ogos 2020, akan diadakan satu event untuk mengeluarkan kapsul ini sempena Jubli Perak Putrajaya. Jadi semestinya anda jangan lepaskan peluang ini. Menara Kuala Lumpur. Menara Kuala Lumpur ialah sebuah menara terletak 515 meter dari aras laut dengan ketinggian 421 meter. Menara Kuala Lumpur terletak di kemuncak Bukit Nenas 94 meter dari aras laut. Menara Kuala Lumpur telah dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad pada 1 Oktober 1996. Pembinaan Menara Kuala Lumpur dilaksanakan dalam 3 fasa pembinaan. Fasa pertama dimulakan pada Oktober 1991 sehingga 15 Ogos 1992. Fasa kedua pula bermula pada 12 Julai 1992 dengan pembinaan ditumpukan pada tapak menara dan tingkat bawah tanah. Kerja-kerja asas pembinaan dan aktiviti penanaman cerucuk selesai pada 15 April 1993. Menara ini dibina bersebelahan sebatang pokok jelutong berusia lebih 100 tahun. Pada tahun ia siap dibina iaitu tahun 1996. Menara ini merupakan menara tertinggi di Asia dan merupakan yang ketiga tertinggi di dunia. Pada 1 Oktober 1996, Tun Dr. Mahathir telah meletakkan satu kapsul masa yang telah ditanam di sebelah mini teater. Kapsul masa di Menara Kuala Lumpur sepatutnya dibuka pada 2018, namun masih juga disimpan rapi sehingga sekarang. Bursa Malaysia. Terdapat 2 kapsul masa di Bursa Malaysia yang ditanam oleh Anwar Ibrahim dan Daim Zainuddin ketika memegang jawatan dalam kabinet pada 1987. Anwar Ibrahim dan Daim Zainuddin ketika itu Menteri Pendidikan dan Menteri Keuangan. Menurut sumber, kapsul masa akan dibuka pada awal 2020, namun tidak dimaklumkan sebarang tarikh spesifik. Kata sumber itu lagi, hanya pejabat Perdana Menteri sahaja yang boleh mengumumkan tarikh pembukaan kapsul-kapsul itu nanti. Nampaknya rakyat perlu menunggu-nunggu dan bersedia dengan kejutan yang mungkin akan diumumkan nanti. Kesimpulannya, kalau anda nak tahu, rakyat marhin seperti kita pun boleh juga buat kapsul masa sendiri. Misalnya meletakkan surat, keratan akhbar, barangan sentimental dan duit shilling zaman anda dalam tin biskut sebelum ditanam bawah pokok supaya nampak misteri. Siapa tahu, cucu cicit piut dan sejarawan pada tahun 2120 nanti akan berterima kasih kepada anda. Bak kata pepatah, tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia, siapa yang tahu. Sekian, terima kasih.